Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi malam 25 Februari 2021 bersama saya VVM Mirza Ika. Berita utama. Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, melawat ke pusat-pusat pemberian vaksin untuk memantau persiapan terakhir program imunisasi COVID-19 peringkat negeri pada Khamis. Beliau memulakan tinjauan ke Klinik Kesihatan Petrajaya sebelum meneruskan lawatan ke Stadium Perpaduan Negeri Petrajaya di Kuching. Semasa lawatan berkenaan, beliau serta rombongan JPBNS telah diberi taklimat oleh wakil-wakil dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak berkaitan perjalanan program imunisasi. Ketika ditemui pihak media, Ugah merakamkan rasa berpuas hati atas persiapan yang telah dilakukan dan berharap proses vaksinasi akan berjalan dengan lancar sepanjang pelaksanaan program imunisasi dilaksanakan. Tambah beliau lagi, pelancaran program imunisasi berkenaan akan diadakan pada Sabtu 27 Februari ini di Stadium Perpaduan Negeri dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Openg pula akan menerima vaksin COVID-19 pada esok Jumaat. Turut serta dalam lawatan tinjauan tersebut adalah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Luar Bandar, merangkap Timbalan Pengerusi JPBN Sarawak, Datuk Iqbahun Joyi, serta Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zin Hing. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 248 kes pulih baharu pada Khamis. JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media memberitahu daripada jumlah itu sebanyak 149 kes discharge dari Hospital Sibu diikuti 42 kes discharge dari Hospital Miri, Hospital Kapit 27, Hospital Umum Sarawak 25, Hospital Sari K3 dan PKRC di bawah Hospital Sri Aman 1. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge meningkat kepada 6,484 orang atau 73.11% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Selain itu, terdapat 219 kes baharu COVID-19 dikesan di Sarawak dengan daerah Sibu mencatatkan 80 kes, Kapit 26, Bintulu 25, Kuching 18, Meradong 17, Miri 12, Samarahan 11, Serian 10, Selangau 8, Sri Aman 5, Seratok 3, manakala Kenawit, Sarike, Bukit Mabung dan Betong masing-masing 1. Jumlah keseluruhan kes positif baharu juga meningkat kepada 8,869 kes. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Jalan Hopin di daerah Samarahan. Dilaporkan kluster tersebut merupakan satu kluster komuniti yang melibatkan daerah Samarahan, Serian dan Kuching. Sementara itu, JPBN Sarawak juga melaporkan terdapat 2 kes kematian baharu COVID-19 di Sibu. Ini menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada 78 orang. Tambah kenyataan itu lagi, daerah Matu telah bertukar ke status hijau, manakala daerah Beluru telah bertukar ke status kuning. Laporan seterusnya mengenai kemudahan di Taman Rekreasi Piasau yang dinaik taraf untuk manfaat masyarakat setempat. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, beliau telah mengambil keputusan untuk membaik pulih Taman Rekreasi Piasau untuk kegunaan masyarakat. Today we come here to see this upgrading of this walk path and also the widening also certain parts. Number one, number two is you see some of the equipments, health equipments, rather for our children playground. So they are also helping to clean and then also at the same time get a new coat of paint, new painting on those. Now. This will be the second one, and just now, as I look through, I think that we also need to look after our young children. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan projek transformasi luar bandar RTP 2020 di Taman Rekreasi Piasau Miri. Datuk Sebastian Ting yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau menambah, selain memasang peralatan permainan kanak-kanak, dicadangkan juga pemasangan kemudahan untuk aktiviti orang dewasa. Probably now we have this in certain parts. We have this health equipment. Health equipment means that people who like to do some form of exercise, as if in the gym, the usual what do you call that, monkey bar also can and also bicycles and then
walk is it? That one you put on the two legs and then you head. These are the equipments for those people after you walk around. Then you want to do a little bit more exercise, and this will be good lah. So we want to upgrade this place. Projek menaik taraf dan baik pulih Taman Rekreasi Piasau Miri itu menelan kos sebanyak RM100,000 dijangka siap pada 3 Mac 2021. Kini projek tersebut telah siap sebanyak 85%. Berikut pula, sebanyak 19 buah sekolah di kawasan Dun Sebuyau menerima sumbangan peralatan keperluan persekolahan daripada Padi Beras Nasional Berhad Bernas. Ahli Parlimen Batang Lupar yang juga pengurusi Bernas, Datuk Seri Rohani Abdul Karim memberitahu program itu adalah untuk membantu meringankan beban keluarga dari golongan kumpulan B40 di kawasan berkenaan. Jelas beliau, bantuan peralatan sekolah itu adalah bagi persediaan anak-anak mereka untuk meneruskan sesi persekolahan pada tahun ini. Ini adalah satu inisiatif Bernas, iaitu program Back to School di seluruh Malaysia. Diharapkan bantuan baik sekolah ini beserta dengan peralatan dapat memberi suntikan semangat bagi murid-murid sekolah untuk kembali ke sekolah, belajar dengan bersungguh-sungguh walaupun kita di dalam suasana normal baharu. Beliau berkata demikian melalui aplikasi Zoom dalam majlis penyampaian beg dan peralatan sekolah bagi kawasan Dun Sebuyau pada Khamis. Manakala ketika ditemui Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Tuanku Bagus, Kasturi Pundu merakamkan penghargaan kepada Datuk Seri Rohani atas sumbangan tersebut. Jadi saya mewakili seluruh warga sekolah di kawasan N27 Sebuyau mengucapkan ribuan terima kasih dan tidak terhingga kepada pihak Bernas di bawah naungan Yang Berhormat Datuk Hajah Rohani. Dengan adanya bantuan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban ibu bapa dan penjaga, khususnya anak-anak yang berada di kelas tahun 1. Manakala di Daro, SK Kampung Penasu bakal berwajah baru selepas Kerajaan Negeri meluluskan peruntukan sebanyak RM35 juta di bawah projek rakyat untuk memindah dan membina semula sekolah berkenaan. Menurut Adun Daro Safi Ahmad, projek berkenaan telah diluluskan Ketua Menteri Sarawak semasa lawatan beliau ke Kampung Penasu pada 2018. Katanya, kelulusan projek itu memperlihatkan komitmen kerajaan negeri di bawah kepimpinan Datuk Patinggi Abang Sohari dalam memperkasa bidang pendidikan di negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar. Dan inilah menunjukkan komitmen kerajaan negeri kita di bawah kepimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri yang telah meletakkan aspek pendidikan ini merupakan satu aspek yang penting. Kita sedia maklum atas usaha ini kerajaan negeri sanggup membantu kerajaan persekutuan. Kita sedia maklum bahawa bidang pendidikan ini ada di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, tetapi kerajaan negeri sanggup memberi pembayaran 1 bilion secara in advance. Tujuannya adalah agar dana tersebut dapat membantu kerajaan persekutuan mempercepatkan proses menaik taraf ataupun membaik pulih menyediakan sekolah-sekolah taif di kita di Negeri Sarawak ini. Semasa ditemu ramah selepas mengadakan lawatan ke tapak projek itu, Safi'i berkata sekolah berkenaan bukan sahaja menyediakan pendidikan kepada pelajar dari Kampung Penasu, malah termasuk anak-anak dari 9 buah rumah panjang di sekitar kawasan itu. Sementara itu, Safi'i berkata semua projek yang diluluskan Ketua Menteri semasa lawatannya di kampung itu pada 2018 telah dilaksanakan. Dan inilah menunjukkan komitmen kerajaan negeri kita di bawah kepimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri yang telah meletakkan aspek pendidikan ini merupakan satu aspek yang penting. Kita sedia maklum atas usaha ini kerajaan negeri sanggup membantu kerajaan persekutuan. Kita sedia maklum bahawa bidang pendidikan ini ada di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, tetapi kerajaan negeri sanggup memberi pembayaran 1 bilion secara in advance. Tujuannya adalah agar dana tersebut dapat membantu kerajaan persekutuan mempercepatkan proses menaik taraf ataupun membaik pulih menyediakan sekolah-sekolah taif di kita di Negeri Sarawak ini. Sementara itu, Guru Besar SK Penasu Ibrahim Abang Mahmud menyambut baik pembinaan semula sekolah berkenaan dan yakin ianya akan menjadi perangsang kepada pelajar sekolah berkenaan untuk mencapai kejayaan yang lebih baik dalam bidang akademik maupun co-curriculum.
Sebagai pendidik, sebagai guru besar SK Kampung Penasuk, kami amat mengharap pembinaan sekolah baru yang canggih ini akan memberi peluang kepada anak didik kami mencapai pencapaian yang tinggi dalam bidang akademik, kurikulum dan sosial. Dengan harapan ini juga, maka matlamat utama kita dalam mendidik anak jati Kampung Penasuk, bukan saja Kampung Penasuk tapi melibatkan beberapa rumah panjang di sekitarnya, akan menjadi lebih tercapai dan lebih berjaya. Dan pokok utamanya lah, dengan pembinaan sekolah baru yang begitu canggih ini, kita mampu menjadikan anak murid kita lebih efektif, lebih progresif dari segi sasiah mereka, akademik mereka. Apabila siap kelak, sekolah berasrama berkonsepkan sebuah kompleks bangunan 3 tingkat itu akan menempatkan 12 bilik darjah, 12 unit kuartus guru dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan lain. Sementara itu, di Lingga, penduduk sekitar Gran Stumbin Bijat akan menarik nafas lega apabila siapnya projek menaik taraf capaian internet kelak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Sri Mulyaperi memaklumkan pada masa ini pihak Celcom sedang menaik taraf capaian internet dan dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2021 yang meliputi kawasan sekitar radius 3 km. Jelas beliau, ia akan memberi impak positif terhadap peniaga secara dalam talian, guru, ibu bapa dan pelajar yang terpaksa belajar dari rumah sejak penularan wabak COVID-19. Dengan adanya liputan internet daripada 3G ke 4G ini boleh membantu terutamanya warga pendidik, ibu bapa, pelajar sekolah dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Begitu juga peniaga secara online dalam talian menerusi media sosial, ini juga akan membantu mereka lah untuk mempromosikan produk ataupun jualan mereka. Sementara itu, Zulkarnain Iswandi daripada Onsite Sdn Berhad ketika ditemui memberitahu pencawang yang dinaik taraf iaitu Tower Tanjung Bijat akan menyediakan capaian internet 4G lebih pantas kepada hampir 2,000 penduduk sekitar Gran Stumbin Bijat. Jadi kawasan Tok kelak mungkin dalam bulan 3 akan dapat liputan 4G lah. Sekarang kami cuma dapat provide untuk 2G dengan 3G. Selamat Tok memang cuma ada coverage 2G dan 3G saja. So mungkin kita kelak dalam masa terdekat penduduk kampung akan dapat liputan 4G. Okey, untuk 4G tu radius coverage-nya dalam 2 ke 3 km. Maksudnya daripada tower ya coverage-nya dapat sampai sejauh 2 ataupun 3 km lah. Ya yang terbaik. And then-nya boleh jauh lagi tapi coverage-nya akan kurang sikit. So kualiti terbaik dalam lingkungan ya. Dalam pada itu, penduduk setempat yang ditemui merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri kerana telah memberikan kemudahan kepada rakyat di kawasan tersebut. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat BHG Kerajaan Negeri Sarawak telah memberi kemudahan untuk penduduk Kampung Pangkat seluruh Gran Stumbin lah. BHG kita di kawasan Gran Stumbin ini amat bertuah lah dengan adanya seorang YB yang begitu prihatin kepada rakyat, bukan saja dari segi pembangunan, iaitu dari segi apa saja dia akan membantu di kawasan penduduk yang memerlukan apa yang diperlukan. Berjuta-jutaan terima kasihlah kepada kerajaan Sarawak, lebih yang terutama kepada GPS. Begitu juga dengan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat iaitu Adun N28 Lingga itu Puan Haji Simoy binti Haji Pri yang bertungkul lumus untuk memajukan kawasan N28 Lingga ini. Jadi aku harapkan apabila itu sudah upgrade dengan 4G, harapkan semua penyaga-penyaga senang berurusan dengan online apabila itu sudah jadi ya. Dia benar agak dia tu. Jadi aku harapkan kita di tu nyukong penuh lah. GPS nyukong penuh OIB kita. Laban dia betul lemah ngadu ke tu. Okey senang ngadu ke tu. Okey nak belanja besar okey. Terima kasih Yang Berhormat Haji Sri Mulyaperi. Terima kasih GPS. Terima kasih kerajaan negeri Sarawak. Okay.
Sekian edisi malam bersama saya Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.